Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأقول وبالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala limpahnya dapat kita bertemu pada malam ini, mungkin kali yang kedua bulan kali pertama di bulan Ramadan, tazkirah tu kan, insya-Allah. Alhamdulillah, ni malam yang kedua lah. Jadi itulah, nak ta'aruf dulu ke? Saya ingat dah kenal kot saya, ataupun nak ta'aruf sikit, nak memperkenalkan diri sikit, kan, supaya jadi terkenal. Baik, nama saya semua orang tahu insya-Allah. Nama saya Azhari bin Murad. Lahir di Penang, Kedah, besar di negeri Perak. Belajar agama ni mula-mula sekali dapat hidayah sunnah ni, alhamdulillah, ketika di Pakistan lah. Sebelum tu tak kenal sunnah lagi. Belajar macam tu saja, sunnah tak tahu pun. Bila pergi ke Pakistan, Karachi, Pakistan, mula masuk ikut kawan-kawan belajar tahfiz Quran, lari sana lari sini, madrasah sana madrasah sini. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar di Jamiah Abu Bakar Al-Islamiyah, ataupun orang panggil Abu Bakar Islamic University Karachi. Di situlah saya mula belajar dan kenal hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelum ni kita duk jadi orang was-was, ya, jadi was-was. Jadi kita belajar hadis, belajar Al-Quran, maknanya berpegang kepada agama tadi, belajar akidah yang sahih. Di situ kita berasa tenang, alhamdulillah. Jadi belajar di situ daripada tahun 92 sampailah tahun 99. Jadi alhamdulillah, lebih kurang macam itulah. Ustaz, bahasa Urdu, bahasa Arab. Jamiah Abu Bakar Islamiah masa tu guru-guru orang Arab, kan, ada orang daripada Amerika pun ada yang mengajar kat situ, kan, orang Sudan pun ada mengajar kat situ, orang Pakistan pun ada mengajar kat situ. Jadi pengantarnya adalah bahasa Arab lah. Dan saya belajar bahasa Arab di Pakistan, kan, belajar bahasa Arab, belajar cakap semua di Pakistan. Jadi orang heran, Urdu tak apa nak boleh lah, tapi setakat nak beli barang, beli beras, gula apa semua tahu, tu tahulah kan. Cuma nak tahu baca kitab-kitab Urdu ni memang saya surrender, tak boleh lah. Sebab kita memang belajar bahasa Arab semua kan. Itu. Jadi maknanya sempatlah belajar ambil degree, kemudian ambil master. Itulah
tahun 99 balik, kemudian tahun 2010 2008 lebih kurang sambung lagi. Mediu baru buka, kawan-kawan ajak belajar kat Mediu, ambil lagi sekali degree kat Mediu kan, habis alhamdulillah tahun 2013 habis kan. Lepas tu sambung lagi master 2 kali lah. Jadi orang kata ada baba ada mama macam tu lah. Nak buat macam mana kan, ada baba ada mama, tak apalah kan. Benda tu kita kata tak ada apa pun, cuma seronok je kan, insyaAllah. Jadi bila tu kita kajian sikit baca buku kot kan. Jadi maknanya tu pun tinggal 1 sem lagi insyaAllah bela kan. Jadi maknanya alhamdulillah lah. Jadi hidayah Allah Subhanahu wa taala tadi Allah beri kepada kita, dan maknanya kita bersyukur sungguhlah. Yang mana sebelum ni kita dalam keadaan terumbang-ambing, tak tahu ikut sana ikut sini, orang tu cakap macam tu kita ikut, orang tu cakap macam ni kita ikut, orang tu kata, orang ni kata. Tapi bila kita belajar sunnah tadi, maknanya apa Allah kata, apa Nabi-Nya kata, jadi hati kita berasa tenang, jiwa kita berasa kuat. Dan Masya Allah, itulah. Jadi dalam keadaan kita nak ikut sunnah ni, saya telah diuji sekali lah. Diuji ketika saya sedang belajar di Sungai Cincin Gombak tu, maknanya lagi sekali Allah Ta'ala uji agak berat. Ujian tu mana dia bertangkap kita, ada penjarakan kita lebih kurang dalam 45 hari lah. Rasa jugalah duduk dalam penjara tu kan. Tapi bukan penjara yang besi ni, penjara simen kecil, bilik kecil sajalah, 45 hari. Saya, tok guru saya pun kena, semua kena kan. Dituduh sebagai penganas lah maknanya. Mungkin sebab kita ni orang yang ada janggut dan sebagainya, dia cek 45 hari juga nak cek tu, lama kan. Jadi tak ada apa, dia pun tahan jugalah dalam daerah selama 4 tahun. Degree jugalah, dapatlah sertifikat tu kan. Bubulan friend juga maknanya. Jadi banyaklah sijil lah. Tu cerita dia. Ini sedikit sebanyak biodata lah kan. Jadi insya-Allah sebelum kita pergi lebih jauh lagi baca buku kita ataupun kitab kita, maknanya itulah sedikit cerita berkenaan dengan peribadi lah kan, pengenalan diri. Kalau ada siapa-siapa nak tanya, boleh lah nak tanya apa kan, insya-Allah. Jadi itulah sebagaimana yang dipersetujui. Kita sambung bacaan ustaz sebelum ni kan, kitab Zadul Ma'ad yang ada pada tuan-tuan dan puan tu kan, fi hadi khairil ibad, salah satu kitab yang terkenal, kitab yang hebat, karangan Al-Allamah Al-Hafiz Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah kan. Kitab sebagai panduan kita kenal siapa Ibn Qayyim ni. Mungkin dah baca sebelum ni biodata dia kan, sejak daripada lahir sehinggalah dia belajar menuntut ilmu. Dan dia juga di penjara jugalah, penjara bersama dengan tok guru dia kan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala kan, yang mana dia masuk penjara yang terakhir kan, dia masuk bersama dengan Syekhul Islam tu 7 kali Ibn Taimiyah di penjara, lebih kurang 7 kali. Dan kali yang terakhir dia masuk bersama penjara dengan tok guru dia, tapi penjara yang berasingan lah. Masa bukan duduk sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia tidak dapat bertemu dengan guru dia sehingga guru dia wafat lah kan. Sehingga tu guru dia wafat, itu Ibn Taimiyah wafat, barulah dia keluar daripada penjara tadi. Imam Ibn Qayyim ataupun Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar yang lahir pada tahun 691 Hijriah, yang wafat pada 751. Umur dia lebih kurang 60 tahun. Dalam masa umur 60 tahun tu, Masya Allah, lebih kurang 100 buah kitab dia dah karang. Dalam masa 60 tahun tadi umur dia kan, tak kira tolak lah yang dia kecil tu kan, daripada lahir sampai dia mumayyiz ataupun sampai kepada dia boleh menulis tadi kan. Mana kebanyakan umur dia habiskan untuk menulis ataupun berjuang, berjihad, menyebarkan dakwah salafiyah ni, akidah yang sahih, ajak orang ikut kepada Al-Quran dan ikut sunnah Nabi SAW. Dia berjuang, berjihad kan, berjihad dengan pen, dengan qalam dan lisan, membantah ahli-ahli bid'ah tadi dalam melaksanakan ibadat ataupun ibadat ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam tantangan lah, ujian yang dia terima.
Tapi ini kata, ini maksudnya sunnatullah. Sunnatullah kepada siapa saja yang nak bawa jalan kebenaran ni, ya kan? Mereka pasti akan menghadapi benda-benda yang tidak seronok lah. Kalau kita nak ajak kepada kebenaran, nak ajak kepada Al-Quran, nak ajak kepada sunnah Nabi SAW ni, kita ni seronok sentiasa, itu ada masalah lah. Cek balik. Kita mesti akan diuji sebab nak masuk syurga tadi. Sebab kita semua matlamat kita adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah kata am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga dengan mudah saja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Selagi mana belum datang kepada kamu perumpamaan ataupun seperti mana apa yang telah menimpa orang-orang yang sebelum kamu daripada musibah, kan, dan tekanan-tekanan itu. Jadi macam itulah kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa supaya kita diteguhkan di atas as-sunnah. As-sunnah, di atas akidah yang sahih tadi. Kerana dengan itu kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak ikut sunnah, mana kita buat bid'ah, tu ialah sama ada sunnah ataupun bid'ah. Dan Nabi SAW ni duk janji dah dengan kita. Dah berjanji dengan kita, kamu semua aku tunggu dekat Al-Haud. Dan ketika di Al-Haud besok ada Nabi kita rijal min ummati, ada lelaki-lelaki daripada umatku yang mereka itu dihalau daripada haudin Nabi SAW. Nabi kita ummati. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, fa innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Kau tak tahu apa yang mereka buat selepas engkau meninggal, selepas engkau wafat. Maka Nabi kita suhqan, jauh liman badalu, bagi orang yang mengubah agama tadi. Inilah dia, kita nak pegang betul-betul, kita nak belajar. InsyaAllah, Alhamdulillah Allah bagi hidayah kepada kita. Tak kira lah kita ni mungkin hidayah ni kita dapat tak sama. Orang tu dapat umur dalam 15 tahun, orang tu dapat umur 20 tahun, mungkin ada yang dapat sampai 60 tahun, mungkin ada yang dekat-dekat nak mati baru dapat hidayah kepada as-sunnah. Kemudian berpegang dengan sunnah tadi kan, bin nawajiz, dengan gigi geraham dia, gigit betul-betul. Lalu Allah Ta'ala ambil nyawa dia, mati dalam keadaan sunnah, belajar dan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi alhamdulillah, nikmat sungguh kita ni. Allah pilih kita untuk belajar, mendengar, kemudian untuk menerima. Sebab apa? Kita ni tak akan dapat buat sesuatu melainkan dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, persetujuan daripada Allah Ta'ala. Hidayatul bayan semua orang ada. Maksud petunjuk, penjelasan sampai kepada semua manusia, kecuali mungkin manusia yang berada di tengah-tengah Amazon tu kan, hutan Amazon tu mungkin tak sampai kat mereka. Tapi kita dalam yalah, suasana kita hari ini kebanyakannya sampai dakwah itu, ya kan? Hidayatul bayan. Adapun hidayatul taufiq, ni yang susah ni. Hidayatul taufiq ni adalah milik Allah semata-mata, hak mutlak Allah Ta'ala. Dia nak bagi kepada siapa yang dia nak bagi, ya kan? Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dia beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, dia sesatkan kepada siapa yang dia kehendaki. Wala'iyadzubillah. Jadi kita kalau fikir-fikir balik kan, alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman, alhamdulillah ala ni'matis sunnah. Segala puji bagi Allah Ta'ala tadi, dikuatkan jiwa kita untuk ikut sunnah tadi kan, untuk belajar terus terima tanpa mempertikaikan, takkan kot, tak ada perkataan tu, kan? Orang-orang beriman tadi, kalau mereka beriman dengan sebenar-benarnya ini, bila dikatakan kepada mereka, ini kata Allah, ini kata Rasul, lepas kita sami'na wa ata'na, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman fa amanna bih. Tuhan kami dengar orang-orang yang mengajak kepada iman tadi, maka kami beriman dengannya. Ya alhamdulillah, itu nikmat. Kemudian Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat, setelah nikmat Islam, nikmat ilmu. Ini nikmat ilmu. Jadi ilmu datang sebelum iman, bukan iman sebelum ilmu. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia buat bab dalam kitab dia, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum perkataan dan amalan. Jadi kita tahu iman itu adalah perkataan dan amalan. Iman adalah perkataan dan amalan. Jadi ilmu sebelum perkataan dan amalan. Jadi bila kita ada ilmu,
baru kita kenal agama Allah, baru kita kenal Allah, kita kenal Rasulullah. Tanpa ilmu kita tak tahu. Dalam keadaan terumbang-ambing, buta, nampak tapi buta. Seperti mana seorang Nasrani itu dikatakan kepada dia, kamu ni dari mana dan nak ke mana? Dia kata, jitu min aina lastu adri. Aku datang dari mana aku tidak tahu. Walaqad absartu tariqi quddaman famadaitu. Tiba-tiba aku nampak jalan di hadapanku, maka aku terus berjalan. Wa sa'abqa sa'iran in syi'tu am abaitu. Aku akan terus berjalan, sama ada aku mau aku tak mau, aku pasti akan ke hadapan. Tak tahu. Hayara, dalam keadaan kehairanan, tak tahu ke mana nak pergi tadi. Tanpa ilmu. Dia alhamdulillah, sungguh nikmat ilmu tadi kan Allah bagi kepada kita. Rasa hati nak belajar ilmu yang sahih tadi kan. Ilmu ni banyaklah. Ilmu yang utama adalah ilmu fardhu ain, ilmu akidah. Ilmu akidah itu penting. Jadi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang kelebihan orang-orang yang berilmu. Jadi malam ni saya tak baca lagi lah buku ni, mukaddimah kita jumpa kan. Tak terus bacalah maknanya gitu. Jadi Allah angkat darjat orang-orang yang berilmu. Allah kata dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Orang-orang beriman darjat lebih tinggi daripada orang-orang tidak beriman. Walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu itu darajat, maksud dia beberapa darjat, ketinggian. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga besok di Al-Firdaus tu, kita kena lalu ini ilmu, berusaha untuk mendapatkannya. Sebab apa? Sebab tanpa ilmu kita tak tahu apakah amalan yang boleh menyebabkan kita boleh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, seorang sahabat kata, Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku supaya dapat duduk dengan kau dalam syurga. Ya, Nabi kata, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Tolonglah aku dalam doa tadi kan, atas dirimu sendiri dengan memperbanyakkan sujud, yakni banyakkan solat. Banyakkan solat. Jadi begitu. Jadi maknanya kita ni kalau kita beramal dengan ilmu keberkatan dia tadi, ilmu tadi, maknanya Allah Ta'ala akan tambahkan kepada kita ketakwaan. Ilmu akan mendatangkan takwa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian Nabi SAW menggemarkan kita kepada menuntut ilmu. Menggemarkan kita. Nabi kata, man salaka tariqan, barang siapa yang melalui satu jalan, barang siapa, tak kira lah siapa, yaltamisu fihi ilman, dengan jalan itu dia mencari ilmu, menuntut ilmu. Ilmu untuk ke akhirat lah maksud dia. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan dia, memudahkan untuknya jalan menuju ke syurga. Jadi kita nak pergi ke syurga, mana jalan dia adalah dengan menuntut ilmu. Lagi kelebihan orang-orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu tadi. Ya kan, Nabi kata, wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Kelebihan orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beribadah sahaja. Kerja dia ibadat saja, tidak menuntut ilmu. Tak penting menuntut ilmu. Ibadah ya, tengok orang buat dia pun buat, tengok orang buat dia pun buat. Hari ni ramai orang ikut orang. Kan kita tengok dekat masjid tu ramai buat apa, ramai-ramai tu baca kitab apa, duk berselawat, duk menyanyi, menasyid. Ingat duk baca kitab apa? Selawat. Lepas tu duk menyanyi, duk melambai-lambaikan tangan. Kan? Macam-macam lah, ya hanana lah apalah kan. Tu. Jadi saya ni tiap minggu saya duk lalu di sebelah masjid Muaz bin Jabal dekat Keramat tu kan. Tak tahulah dia buat apa, ramai sangat. Berselawat ke apa. Ingat baca kitab apa? Ingat baca kitab Sahih Bukhari ke?
Sunan Abi Daud ke. Kita yang mengaji kitab Sahih Bukhari, tengah duk mengaji, dia pecah pintu main tangkap kita. Baca kitab Sahih Al-Bukhari. Kan? Bab sewa tanah, bukan ada bab apa pun, bukan bab jihad perang pada. Tu dia. Jadi macam tu dunia ni dia jadi serabut, jadi terbalik. Kan? Jadi manusia ni yatakallamu fiha ar-ruwaybidah. Orang yang bodoh ni cakap. Yang tak erti bahasa agama dia cakap tentang agama masalah. Jadi terbalik. Macam tu. Jadi Nabi SAW kata, kelebihan orang yang berilmu di atas orang yang beribadat tanpa ilmu seperti kelebihan segala bintang di atas bulan purnama. Tengok, di atas mana kelebihan bulan purnama di atas segala bintang. Bintang banyak tadi kan, dia nampak cantik cahaya dia kan, tapi tak menerangi bumi. Adapun bulan purnama tadi dia menerangi bumi. Itu dia. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya orang yang berilmu memohon ampun untuknya oleh segala yang ada di langit. Ni kita nak tadi. Dalam keadaan kita duduk dalam majlis ilmu mendengar tadi kan, segala yang di langit, para malaikat memohon ampun untuk kita. Allah, ya Allah, ampunkanlah dia, ya Allah, ampunkanlah si fulan, ampunkanlah si fulan. Wa man fil ard, dan segala yang ada di bumi, hatta al-hitan fil ma, sehingga ikan paus dalam air. Mohon ampun untuk orang yang berilmu, yang menuntut ilmu tadi kan. Itu kelebihan dia. Itulah dia. Maknanya tips, kalau kita serabut kepala, masalah banyak, pergi duduk dalam majlis ilmu. Majlis yang ada padanya qala Allah wa qala rasuluhu. InsyaAllah akan datang sakinah, ketenangan akan datang insyaAllah. Masalah kita akan hilang. Tak kita balik mari pula masalah tu lah. Okay. Pergi pula jadi menuntut ilmu tadi, insya-Allah ada keberkatan dia. Sakit jiwa dia terapi sakit jiwa. Bawa orang pergi duduk dalam majlis ilmu. Tempat ini turun padanya sakinah, ketenangan, ada rahmat. Ini ilmu. Tapi ilmu ni bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan. Ilmu yang diturunkan kepada Nabi SAW ni, wahyu tadi berat. Baca tak macam mana wahyu turun kepada Nabi SAW pada hari yang sangat sejuk, berpeluh Nabi SAW, berat tadi ilmu nak turun tu. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan turunkan ke atas engkau perkataan yang berat. Ilmu ni berat. Nak terima ilmu tadi bukan senang. Bukan macam minum air ilmu, tak. Ilmu ni kena mendengar, membaca, mengkaji, mengulang kaji, mengamalkannya. Thaqil, berat. Nabi nak terima ilmu ni bukan senang, berpeluh pada hari yang sangat sejuk tadi kan, berat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kasilsilatul jaras, datang ilmu wahyu kepada Nabi seperti bunyi loceng, gerincing loceng tadi kan, bunyi macam tu. Dan Nabi berpeluh di waktu yang sangat sejuk. Sahabat Nabi yang berada di sebelah Nabi SAW, lututnya di bawah lutut Nabi SAW, dia kata rasa macam lututku ni nak hancur. Rasa paha dia di bawah paha Nabi SAW. Sahabat ni biasalah, dia pun seronok kalau boleh melekat-lekat dengan Nabi SAW, berebut-rebut dan dekat Nabi SAW tadi. Kalau boleh dia tak paha di atas paha Nabi, dia letak paha di bawah paha lutut Nabi SAW macam tu. Datang wahyu, sakitnya amat sangat, rasa macam nak pecah lutut aku, paha aku, dia kata tulang rasa macam nak hancur dah, kerana beratnya wahyu tadi. Ilmu tu macam tu berat. Jadi mana ilmu ni mendengar, mencari. Ilmu ni kena cari, bukan dia datang sendiri. Sebab tu kata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, al-ilmu yu'ta la ya'ti yu'ta ilaihi. Ilmu ni dicari, dia tak akan datang macam tu saja tidur. Dia kata ilmu laduni kan, itu ilmu mengarut lah. Ilmu syaitan boleh lah macam tu. Tidur ya dapat ilmu, tidur ya dapat ilmu. Sebab tu orang Melayu kita banyak tidur kot, kan? Jadi macam tu keadaan dia. Baik, dalam ilmu juga dia ada afat. Afat ni penyakit pula, insya-Allah. Nak cerita lah sikit lah sebelum kita pergi kan, supaya kita tidak terpijak benda-benda yang memberi mudarat kepada kita tadi. Afatul ilm, kan? Di antara afatul ilm, penyakit dipanggil ilmu ni, Syekh Ibn Ruslan, Muhammad bin Ruslan, dia ada tulis
berkenaan dengan lebih kurang 13 afatul ilm secara ringkas. Di antara dia afatul ilm, niatlah, jaga niat. Niat yang tak baik lah. Niat yang tak baik, itu penyakit ilmu. Iaitu ta'allumul ilmi li ghairi wajhillah ta'ala, menuntut ilmu kerana selain daripada wajah Allah Ta'ala. Niat menuntut ilmu, niat tadi dalam hati tadi. Mula-mula niat kata, bila aku belajar ni, aku pandai ni, jaga aku lawan ya. Bolehlah aku nak buat majlis debat ni, kan? Nak hafal segala dalil, segala apa. Kenapa? Kerana nak berdebat dengan orang, kan? Maksudnya pergi jumpa orang tu, bertengkar dengan orang tu, bertengkar dengan orang ni. Ini penyakit ilmu. Maksudnya tu kena jaga, hati-hati. Yang pertama itulah niat yang soleh tadilah dapat menepis penyakit ilmu itu. Iaitu penyakit yang pertama, menuntut ilmu kerana selain daripada wajah Allah Subhanahu wa taala. Riak lah, kan? Orang macam ni akan menuntut ilmu akan liyumariya fihi as-sufaha, nak berbalah, bertengkar dengan orang bodoh, ataupun nak menandingi orang-orang alim, maka orang ni masuk neraka. Ilmu dia tak berguna, ilmu yang tidak bermanfaat dipanggil. Sebab tu kita kena doa, minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak membahagiakan kita dunia akhirat. Macam satu hadis diceritakan, seorang tu dicampakkan ke dalam neraka, maka ahli neraka berkumpul kepada dia, fatandaliqu am'a'uh, kan, keluar perut, tali perut dia berjalan, mengelilingi tali perut dia seperti mana himar yang mengelilingi batu kisar tu, kan. Batu kisar dulu, zaman dulu orang kisar tepung ni, gandum ni dengan batu tu, kan, dikisar oleh himar, diikat kayu di himar tu, dipusing ar-raha tadi, dituang gandum tu, maka gandum tu jadi hancurlah, jadi tepung, kan. Jadi macam tu keadaan dia. Maka ahli neraka berkumpul dekat dia, kata, ya fulan, dulu kamu duk suruh kami buat baik, kamu duk larang kami daripada buat jahat, pasal apa hang duk sekali dengan kami? Dia kata, aku suruh hampa buat baik, tapi aku tak buat. Aku larang hampa daripada buat maksiat, aku buat. Tu dia, kan, bahaya tadi. Itu yang adalah. Ada lagi hadis berkenaan 3 orang. Awalun nas yuqda alaihi yaumul qiyamah, kan, salasah, 3 orang yang dihukumkan ke atas mereka. Manusia yang pertama dibuat hukuman, dijatuhkan hukuman ke atas mereka. Yang pertama orang yang berjihad, kan, berjihad fisabilillah, dia berperang, berani sungguh. Akhirnya dia mati dalam peperangan tersebut, tapi masuk neraka. Sebab dia riak, supaya orang kata dia syuja'. Maka dia kata, ya Allah, Allah kata, sebab apa engkau mati? Dia Allah, dia kata, aku semasa di dunia aku berperang, berjihad di jalanmu, dan aku mati di jalanmu. Allah Ta'ala kata, kadzabta, engkau dusta, engkau buat supaya orang kata engkau berani. Qad qila, memang orang kata macam tu. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar, maka diseret di atas wajahnya sehingga dicampakkan ke dalam api neraka. Yang kedua, orang yang alim, yang berilmu, kan, ditanya dia, apa yang kamu buat semasa di dunia? Dia kata, ya Allah, aku belajar menuntut ilmu, aku sampaikan kepada orang ilmu, kemudian aku baca Al-Quran kerana engkau. Maka Allah Ta'ala kata, kadzabta, engkau dusta, engkau buat macam tu supaya orang kata engkau alim, supaya orang kata engkau qari. Maka diseret dia, kepala di bawah, kaki di atas, dicampakkan ke dalam api neraka, wal'ayazubillah. Orang yang ketiga, orang yang kaya, yang pemurah, dia sedekahkan harta dia bagi nafkah fisabilillah dan sebagainya, tolong orang miskin dan sebagainya. Orang ni juga dicampak dalam api neraka. Kerana apa? Kerana dia buat supaya orang kata dia jawad, pemurah, dicampakkan ke dalam api neraka. Ini maksud riak. Di afatul ilm, di antara riak tadi yang pertama.
Yang kedua, penyakit ilmu menyembunyikan ilmu. Kitmanul ilm. Sembunyi ilmu. Tak mau cerita dekat orang. Dia tahu tapi tak mau cerita dekat orang. Kenapa? Kerana takut orang lain dapat pahala banyak pada dia. Kan? Mungkin lah. Kan dia kata aku cerita dekat orang boleh pahala banyak pada aku. Tak boleh lah. Man katama ilman aljamhu Allahu bil jami minan nari yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyembunyikan satu ilmu, Allah akan kekangnya dengan kekang daripada api neraka pada hari kiamat. Ini sembunyi ilmu. Kemudian yang ketiga, penyakit ilmu, al-qawlu 'ala Allah bila ilmin. Maksud dia kata apa yang Allah tak kata. Al-qawl 'ala Allah bila ilmin. Dia kata ni dalam ni hukum Islam gini, padahal tak ada pun dalam Islam. Allah tak pernah kata pun. Nabi tak pernah ajar pun. Maknanya termasuk dalam perkara bid'ah. Dalam perkara bid'ah. Di mana Nabi kata? Nabi kata, "Wa iyyakum muhdatsatil umur." Adalah kamu menjauhi perkara-perkara baru yang diadakan dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru yang dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah dalam agama lah maksud dia. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan itu dalam api neraka. Timbul persoalan. Orang akan kata balik yang tak setuju. Dia kata kalau hang cakap macam tu, mana tok nenek kita ni masuk neraka habis lah. Ayah aku tok hang masuk neraka lah. Kita kata pasal apa? Pasal hang kata setiap bid'ah tu Ustaz, tok kita tu buat bid'ah apa ya? Jawapan dia, macam mana kita nak jawab? Kita jawab pada dia, kita kata tok kita tu takat mana ilmu yang sampai kepada dia, hak tu dia beramal dengan ikhlas, Allah Ta'ala tadi Maha mengetahui. Innallaha ghafurur rahim. Tetapi kita hari ni dah sampai kepada kita kebenaran, penjelasan yang terang nyata. Hadis Nabi orang beritahu ni hadis sahih ni gini. Tak mau terima juga. Tok nenek kita dah buat lalu. Takkan depa masuk neraka kot. Jadi maknanya Allah sebut dalam Quran, Allah kata ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menyanggahi Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas datang kepadanya al-huda min ba'di ma tabayyana lahul huda, selepas datang kepadanya petunjuk. Tok nenek kita sampai tak petunjuk kat dia? Tak sampai. Dia buat tu, dia sangka benda tu betul, benda tu dalam sunnah, dia sangka macam tu. Tak sampai penjelasan kepada dia. Dengan ikhlas dia beribadat tadi kan, puasa 3 bulan turut-turut. Sejak bulan-bulan apa? Rejab, Syaban, Ramadan, hantam 3 bulan jamak terus. Ya kan? Sampai tak larat berjalan 3 bulan puasa. Kita sebulan puasa apa je no. Tahu. 3 bulan. Tapi maknanya kita beritahu, kita hari ni kita tahu bahawa tak ada hadis yang sahih cerita puasa 3 bulan turut-turut. Jadi mana kita baca hadis, kita kata kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan dalam neraka. Bukan bermakna kita menerakakan manusia. Bukan bermakna kita menerakakan orang, tak. Kita sebut apa yang Nabi kata, setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu dalam neraka. Tak semestinya orang yang buat bid'ah itu dia masuk neraka. Kena ingat. Kenapa? Kerana barangkali tak sampai ilmu kepada dia dan dia mati dalam keadaan dia buat benda tu. Nampak tak? Tapi orang yang dah sampai kepada dia buat juga, itu masalah tu. Tu pun kita tak tahu dia ada neraka ataupun di syurga. Cumanya ditakuti atas dia, kerana neraka itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita tak dibenarkan kata kepada orang kafir secara khusus tadi, hai kafir, akan mari sekejap, tak boleh. Sebab kita tak tahu dia akan mati dalam keadaan kufur ataupun Islam. Tetapi kalau kita kata orang ni, dia ni kafir, maknanya masa ni dia kafir lah, kan?
akan datang mungkin dia Islam. Itu keadaan dia. Jadi maknanya bukan bermakna bila kita kata setiap bid'ah tu sesat, setiap kesesatan dalam api neraka. Oh, jadi hang kata aku ahli neraka lah. Tu dia marah kat kita tu. Kita kata bukan aku menerakakan engkau. Tapi perbuatan itu adalah perbuatan yang salah, dan kesalahan itu akan menyebabkan ke neraka. Tapi kita tak katakan orang tu secara ain dia masuk neraka. Jadi benda ni nak kena jelas elok-elok kepada orang kan, supaya dia tak sangka kita kata dia ahli neraka. Sebab neraka ni adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Selama mana orang tu dia mengucapkan, dia maksud dia berakidah, dia tidak menyekutukan Allah taala, Allah akan ampunkan dosa dia. Tapi kita kena tahu lah ilmu tadi kan. Kerana apa? Ditakuti. Sebab tu orang beriman dia berada di antara al-khauf war-raja'i, di antara takut dan harap, tengah-tengah. Jangan buat benda ni, jangan buat benda ni. Banyak benda lain lagi boleh buat. Takut tadi kita, yalah, Nabi dah cerita jelas-jelas. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang kami tak pernah buat, maka amalan itu tertolak. Kan? Dia takut maknanya. Dan kita juga masuk syurga bukan sebab dengan amalan kita. Wala anta ya Rasulullah, tidak engkau juga ya Rasulullah. Nabi kata wala ana, aku pun bukan macam tu. Illa ayataghammadani Allahu birahmati minhu wa fadl. Maka Muhammad kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala tadi dan kurniaan dia, kita semua boleh masuk syurga. Jadi kita beramal kenapa? Itulah dia nak menjelaskan kita ni cintakan Allah, cintakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tu cinta pada Allah, cinta pada Rasul, Allah juga akan cinta kepada dia. Tapi kalau kita nak menafsirkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul dengan cara yang salah, Allah tak redha, Allah tak terima. Contohnya amalan-amalan yang dibuat hari ni kan, dulu sekarang kan macam tu kan, selawat ramai-ramai apa semua, beriktikad dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, lambai-lambai tangan, iktikad kan, benda merosak kan. Itu dia. Baik. Seterusnya yang keempat. Ni yang ketiga kita cakap apa yang Allah tak cerita, Allah tak cakap. Mengaku sebagai orang yang berilmu tinggi, mengetahui segala isi Al-Quran, tuntutan Al-Quran. Maksudnya ad-da'wah fil ilmi wal Quran. Kan? Maksudnya dia mengaku apa yang dia tak ketahui lah. Apa yang dia tak tahu dia mengaku dia tahu. Itu bahaya. Ada orang yang jahil apa ni kita panggil, dia bodoh tapi dia rasa dia pandai, jahil murakkab kan. Jahil murakkab. Dia dah tak erti tapi dia tak tahu dia tak erti. Itu masalah tu. Kalau dia tak erti, dia tahu dia tak erti, itu tak apa, itu jahil kan. Dia jahil murakkab, bersusun ni. Dan kejahilan di atas kejahilan. Itu dia. Sebab tu kata Umar radhiyallahu ta'ala Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, dia kata di antara adab orang yang berilmu meninggalkan pengakuan apa yang dia tak tahu. Dia tak tahu jangan mengaku tahu. Macam sebagian orang lah, dia tanya orang pandai tak buat kerja ni, pandai tak wiring-wiring, boleh. Dia buat terbakar rumah kita kan. Itu masalah. Macam tikus duk repair labu tak boleh nak repair, jahanam habis kan. Itu dia. Baik. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala ajar Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kan, kisah dia dalam surah Al-Kahfi tu kan. Siapa paling pandai? Nabi Musa kata aku ya. Mana ada orang lain kan? Mana Allah Taala bagi ilmu kat aku yang paling pandai. Allah nak ajar Nabi Musa alaihi salam, di sana ada orang lagi pandai yang Allah Taala bagi ilmu pada dia apa yang dia tak tahu kan. Surah Kahfi kita baca kan. Itu dia. Adab tu. Itu antara penyakit ilmu, mengaku tahu apa yang kita tak tahu. Kemudian yang kelima, orang yang berilmu merendahkan diri untuk mendapatkan ilmu. Itu dia.
izlal ahli ilm lil ilm. Maksud dia bukan maksud dia begitu, sebaliknya. Maksud dia ini afatul ilm, penyakit ilmu. Orang yang berilmu tidak mau merendahkan diri dia untuk menuntut ilmu. Kenapa? Yalah kita berilmu. Bukan kita ni, yalah kita sentiasa ada benda yang kita tak tahu, yang kita kena belajar. Sebab tu sebahagian daripada guru-guru kan, saya dengar teringat kisah ada seorang, ya, dia ni Om Fatani kan, tak ingat nama dia. Dia ada belajar PhD di Riyadh ke Madinah, Riyadh saya ingat. Dia dah dapat doktor PhD. Dia balik, guru dia yang pernah dia belajar dulu dengan guru tersebut duduk di bawah belajar dengan dia. Tawaduknya tu guru tadi. Belajar balik. Saya rasa saya ingat nama saya rasa saya ingat nama guru tu, saya tak payahlah saya cakap. Ya kan? Doktor. Yang orang lain, ada seorang lagi, tak apa Haji kan. Sebab dia bodoh rakam tu. Ya kan? Jadi macam tu. Maknanya ada dia ni. Ada lagi dapat, bukan dia seorang, ada Dr. Jihad, Dr. Abdul Halim kan, Om Fatani. Jadi maknanya guru dia yang pernah dia menuntut ilmu dengan guru tersebut duduk di bawah tu, duduk tadah kitab, belajar balik sunnah. Macam tu. Ya kan? Kalau kita tak ada perasaan ataupun sikap macam tu, kita dah berilmu tapi ada benda yang kita tak tahu, kita malu, segan, kita rasa tinggi diri, ya ilmu tak akan dapat lah. Kan? Mana dua orang yang tidak akan dapat menuntut ilmu pada la ta'allamu thnani al-mustahin wal mustakbir. Orang yang malu dan orang yang sombong tak dapat ilmu ni. Macam tu. Baik. Yang kelima, yang keenam daripada penyakit-penyakit ilmu tadi kan, yang kena buang daripada ilmu tadi, al-kibru wal ujub. Kibir ni apa dia? Sifat sombong, kibir, takabur. Ni takut orang yang berilmu tadi kan, dia berasa dia dah tahu, dia nak semua ikut pendapat dia ya. Orang lain semua salah. Dia tunjuk tu tak betul, kau ni tak betul, kau tak betul. Satu kepada orang lain, tiga balik kat dia. Kan? Orang tu tak betul sekali, dia 3 kali tak betul. Adab tu tak ada adab dah. Hatta dengan guru dia dulu, ada di antara kawan-kawan kita yang belajar sunnah. Dia dah belajar sunnah dengan guru dia, belajar sunnah, dia mula kenal sunnah dengan guru tu. Akhirnya bila dah belajar, dia tahu sikit, guru tu dah tak betul, dia betul. Lah ni kita panggil jama'atul tahzir, kumpulan kawan-kawan yang tahzir orang. Oh ustaz tu tak betul tu, ustaz tak ni, ustaz tak betul. Kamu belajar sunnah, kamu kenal sunnah dekat siapa? Manusia ni bukan maksum. Manusia tidak maksum. Ya kan? Jadi macam tu. Al-kibir, sombong tadi. Dia tahu sikit baru. Ya kan? Dia dah rasa macam, biasalah kita ni kan, kalau kita mula-mula menuntut ilmu, perasaan tu ada kadang-kadang bila kita dah mula nak kenal sunnah, mula belajar, kita rasa macam hak kita je paling betul, orang lain tak betul semua. Dah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Qauli sawabun, perkataanku betul, pendapatku betul, wa yuhtamalu khata'un, barangkali salah. Tengok adab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pendapatku betul, barangkali salah. Dia tak kata aku betul, orang lain tak betul. Tak kata betul. Wa qawlu ghairi khata'un wa yuhtamalu sawab. Perkataan orang lain salah, barangkali betul. Tengok adab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala macam tu sekali kan. Kemudian al-ujub. Ujub ni apa dia? Takjub pada diri sendiri. Aku boleh baca kitab Arab dah. Kan? Takjub. Aku ni berjaya dah baca Quran ni, khatam sebulan sekali. Ujub. Timbul rasa kagum pada diri sendiri. Itu penyakit ilmu. Aku dah tahu dah ni. Kan?
Orang lain semua tak pandai bahasa Arab, aku seorang yang pandai bahasa Arab. Maka dia pun cakap kawan-kawan bahasa Arab. Bukan apa, ialah baguslah, tapi timbul perasaan ujub dalam hati tadi kan. Dia seorang yang boleh. Tapi kalau dia niat jaga, memang dia nak jaga bahasa Arab, dia nak ajar kawan-kawan dia bahasa Arab, tu tak apalah, dia anjurkan. Tapi nak kena jaga supaya jangan datang al-ujub dalam hati ni kan. Ni maksud dia kadang-kadang tersilap sikit ya kan. Tersilap sikit. Hati ni susah. Sebab tu kita nak kena sentiasa memperbaharui niat kita, jaga niat tadi kan. Tak kira lah benda ni mari kepada ustaz dan kawan-kawan ataupun anak murid. Tu dia. Kemudian yang ke-7 ya, kita sampai berapa 10 orang Ustaz Haji? Sampai pukul berapa? 10.30. Sampai 10.30. Saya tak tahulah kan. Jadi bagi tahu awal kan. Sat lagi ustaz ni disuruh seorang-seorang pula. Kalau di masjid sampai azan pun berhenti lah. Kan? Saya sebab duduk tengok pakcik-pakcik duduk pegang kepala lutut. Masa duduk tengok pakcik dia pegang lutut, dia tepuk lutut dia ni. Kita pun cepat tutup majlis lah. Lepas azan 10 minit kita berhenti lah. Kan? Lagipun di masjid-masjid ni dia memenuhi antara waktu maghrib dengan isyak pun. Dia nak dengar ustaz lawak ya. Di masjid ni dia hibur kan, berhibur kan. Sebab dia lah seharian bekerja kan, dalam pejabat apa semua, balik nak berhibur lah di antara maghrib dan isyak. Jadi nak tunggulah ustaz buat lawak. Ustaz tak buat lawak sekali, minggu depan tak panggil dah ustaz. Cari ustaz lain yang boleh buat lawak, bagi hiburkan hati dia kan. Jadi gitu. Yang orang panggil kita pergi juga, sekurang-kurangnya kita boleh juga bagi suntikan ilmu. Mungkin dalam 10-20 orang tu seorang tu boleh terima kan. Jadi maknanya kita sampaikan, kerja kita hanya menyampaikan. Tu. Kemudian yang ketujuh, yang ke-8. 7 chef. 7 kan. Laju. Syekh Adi kita laju. 7 kan. Faqdul khasyati fihi. Maksudnya hilang perasaan takut. Dengan ilmu tu hilang perasaan takut. Kita sepatutnya ilmu tadi, al-ilmu khasyatullah, sepatutnya ilmu tu lagi banyak ilmu lagi kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bila bertambah ilmu makin kurang takut kepada Allah Taala. Tu tak betul lah. Hilang rasa takut, gerun gentar kepada Allah Taala tadi. Ya kan? Sebab apa? Sebab ini menyanggahi apa yang Allah sebut dalam Quran. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takutnya adalah hamba-hambanya yang berilmu. Yang banyak ilmu, lagi banyak ilmu dia, lagi takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, aku ni buat dosa ni, kalau aku mati celah-celah ni, macam mana keadaanku? Allah, su'ul khatimah kan. Allah, orang nampak zahir baik, tapi hakikatnya dia dengan Allah Ta'ala tu dah sebaliknya. Na'udzubillahi min zalik. Minta Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita, jaga iman, jaga amal kita dalam keadaan sir ataupun dalam keadaan alan kan. Alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terang. Baik, faqdul khasyati fihi. Sebab tu kata Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia kata ra'aitu akthar al-ulama, aku lihat kebanyakan ulama tadi, masyghulin, mereka itu sibuk bisuratil ilm, dengan gambaran ilmu yang luas. Dia boleh faham, dia ada maknanya fakta banyak dalam maklumat banyak dalam otak dia, dalam dada dia banyak maklumat. Duna fahmi haqiqatihi, tidak memahami hakikat ilmu itu. Tuntutan ilmu itu tak ada. Ilmu banyak tapi tak nampak pun dia tu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Walaupun ilmu tu asalnya bermanfaat, tapi tidak memberi manfaat untuk dia. Na'udzubillah min zalik. Itu. Baik. Sebab itu kata juga Abul Aswad ad-Du'ali Abul Aswad rahimahullahu, liman qala wa lam ya'mal. Semoga Allah merahmati orang yang bercakap tapi tak beramal. Dia kata semoga Allah merahmatilah
kepada orang yang bercakap dengan ilmu tapi dia tak beramal dengan ilmu tu. Ni doa Allah Ta'ala rahmati orang tu lah, bagi keampunan kepada orang tu tadi kan. Orang tu silap. Itu maksudnya. Baik, yang ke-8 di antara penyakit ilmu, al-mira'u wal mukhasamatu wal jidalu. Suka bertengkar, berbalah. Ini masalah juga. Dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Telegram tu kan. Kau ni tembak, kau ni tepih, kau macam-macam kan. Jadi kita tak masuk campur pun. Tak larang nak baca pun. Sampai beratus-ratus WhatsApp je, sehari sampai 200 WhatsApp apa benda. 300 tak ada kerja lain kan kita ni duk tengok baca WhatsApp tu kan. Jadi macam tu. Al-mira', masing-masing nak tunjuk jago. Kan? Dia nak tunjuk hebat, tunjuk ilmu, masing-masing tunjuk ilmu. Asalnya benda bagus jadi tak molek. Takut macam tu. Syaitan tadi masuk, talbis iblis. Iblis masuk celah tu kan. Bahaya tu. Jadi al-mira' wal mukhasamah wal jidal. Ilmu ni kan nak tegak. Dia nak cari point nak apa? Nak cari point nak balah kawan dia. Dia cucuk-cucuk supaya kawan dia jawab. Kawan tu jawab jadi panjang. Tu dia. Tak boleh. Tu afatul ilm. Penyakit ilmu tadi. Jadi maknanya kita ni ialah dalam terutamanya dalam bab-bab kita panggil bab fiqh, bab furu' ni, dia ada masalah khilafiyah. Para ulama berselisih pendapat sejak berkurun-kurun dulu kan. Jadi mana khilaf dalam masalah furu' itu adalah masalah apa? Khilaf tanawu'. Khilaf yang ada dalil padanya. Itu adalah masalah apa? Benda tu kita kata al-amru fihi wus'ah. Dalam bab fiqh terutamanya kan. Tapi kita ni yang dapat benda yang tu dalil tu, maknanya kita beramal dan kita yakin benda tu memang tepat dengan sunnah yang sahih. Jadi kawan kita beramal, dia yakin macam tu. Kita nak kata macam mana? Kan? Bagi kita benda tu bid'ah. Benda tu di sisi dia tidak bid'ah, tapi kita tidak menerakakan dia, kita tidak memutuskan silaturahim dengan dia. Macam kita kata para imam kita lah macam tu. Al-imam yang 4 tadi kan, dia beristihad dalam bab fiqh utamanya. Jadi pegang dengan pendapat tu. Jadi mana kita dalam bab furu', bab khilafiyah tadi, kita berpegang mana yang paling dekat kepada sunnah. Sebab hadis yang dhaif pun bab ijtihad. Tashih dan mentadhaif hadis bab ijtihadul muhaddisin. Sebab tu kita tengok Syekh muhaddis fulan dia mendhaifkan hadis tu. Syekh muhaddis fulan mensahihkan hadis tu, menghasankan. Dan satu ketika dia mendhaifkan, satu ketika pula dia menghasankan pula. Itu dia. Jadi macam tu bab ijtihad muhaddisin kan. Jadi kita berpegang pada siapa yang kita menuntut ilmu dengannya, kita rasa yakin dia yang paling dekat kepada sunnah, kita beramal insya-Allah taala. Itu dia. Baik, tinggalkan perbalahan, jidal, pertengkaran tadi. Itu. Kemudian di antara penyakit ilmu yang ke-9, an-nisyan, lupa. Inilah masalah kita kan. Kebanyakan kita lah lupa. Baca tak ingat. Hafal tak ingat, lupa. Atau afatul ilm an-nisyan. Sebab tu Nabi SAW perintahkan kita tadi, kalau hafal Quran kita nak kena baca Quran. Quran ni dia macam unta. Dia ibaratkan seperti unta. Kalau kita tak ikat dia kuat-kuat, maka dia pergi sikit dia hilang. Macam itulah orang yang hafal Quran, begitulah orang yang menghafal hadis, mengetahui ilmu tadi kan. Macam tu dia akan lupa. Satu lagi kita ilmu ni kalau kita beramal dengan dia, kita akan ingat. Hadis, contoh satu hadis kan, kita beramal dengannya, kita hafal kemudian beramal. Doa, contohnya doa. Kalau kita tak amalkan doa yang Nabi ajar, kita tak ingat hadis tu. Ya. Banyak doa yang Nabi ajarkan kita lupa. Kita hafal kita lupa. Doa minta jauh daripada perselisihan. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil kan. Fatir as-samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqq biiznik. Kan? Antara doa minta jauh daripada khilaf, perselisihan tadi kan, minta Allah tunjukkan kita jalan maksudnya ikut pendapat yang paling tepat. Doa macam-macam Nabi ajar, banyak doa. Kita tak ingat sebab kita tak amalkan. Jadi ilmu ni kalau tak diamalkan dia lupa. Itu lupa.
Kemudian kata ulama Allah, kan, hayatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu itu hidup dengan kita ulang kaji, baca balik, tengok balik, hidup ilmu tadi. Al hayatul ilmi bil mudzakarah. Kemudian penyakit ilmu di antara dia adalah al-ghurur, tertipu. Maksud orang tu, dia boleh tertipu. Orang yang berilmu ni boleh tertipu. Maknanya tertipu dengan dunia menipu kita. Mana kita dah boleh ilmu, kita gunakan ilmu kita untuk mendapatkan kekayaan dunia, kesenangan dunia, kita dah tertipu. Al-ghurur tadi. Jadi matlamat dia bukan kerana Allah Ta'ala lagi, matlamat dia kerana dunia. Ustaz, boleh tak bagi kuliah tempat kami? Oh, saya duduk dekat ni, apa nama, Kedah ni, jauh nak pergi ni, berapa ribu boleh bagi kat saya? Kan, berapa ratus boleh bagi kat saya? Kalau boleh bagi saya 2,000, saya boleh datang lah. Al-ghurur, kan? Masalah dia gitu. Jadi ilmu ni jadi macam tu. Dah jadi bisnes, perniagaan. Dah dapatkan ilmu tadi kan. Kemudian yang ke-10, yang ke-11, ta'assub, mengikut hawa nafsu lah. At-ta'assub bil hawa, ta'assub kepada fanatik, kepada satu-satu pendapat. Tok guru dia ada betul, tok guru aku je betul, tok guru lain tak betul, syekh ni saja yang betul, syekh lain tak betul. Kan? Terutamanya baru ni duk berbalah tentang puasa. Tiap-tiap tahun bila mari macam tu mesti ada soalan tu. Saya kata soalan ni dah jawab dah tahun lepas, 2 tahun lepas. Tiap-tiap kali saya duduk tengok kan, bila je jatuh je hari wukuf pada hari Sabtu, dia marilah soalan. Soalan ni dah ada lah ni jawapan dia. Kan? Jadi duduk balah, duduk pening kepala. Tak usah duduk pening kepala. Kita dah cerita dah jawapan ni gini-gini kan. Masalah khilafiyah, al-amru fihi wus'ah apa semua kan. Masalah tahsin hadis apa semua. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala masalah dia kata manahnya kan. Hadis tu muttarib. Syekh Ibn Baz pun kata macam tu juga. Syekh Albani kata hadis tu sahih kan. Larangan puasa pada hari Sabtu. Jadi pakat serabut habis. Jangan duduk serabutlah. Jadi macam tiap-tiap mungkin tahun depan ke 2 tahun akan datang pula dia mari jadi macam tu juga mungkin. Kan? Jadi mana bila kita ni dah belajar betul-betul apa semua, kita dah tu tak jadi masalah kan. Jadi masalah khilafiyah dalam bab fiqh, dalam bab faham hadis. Kan macam tu. Bukan kita nak ijbar, nak paksa orang ikut pendapat kita. Tu. Dan nanti kita dah baca dia komen dalam tu kan. Tapi tak maulah masuk campurnya, biarlah dia. Kan? Dia kata biarkan luncai terjun dengan labu-labunya, biarkan. Kan macam tu. Jadi kalau orang yang berilmu tu dia tak ada masalah apa. Dia dengan ilmunya macam tu. Dia itu. Jadi ilmu ni bahtera penyelamat lah. Jangan taksub. Mungkin taksub pada pendapat guru tu. Kita duduk belajar dengan guru tu, kita taksub sungguh dengan pendapat dia. Orang lain kita tak mau ngaji dah. Ustaz tu yang kita mengaji, ustaz lain tak mau ngaji dah. Tak mau terima lah pendapat ustaz-ustaz lain, tak mau dah. Kita mendengar daripada berbagai, kemudian kita adililah dengan ilmu tadi kan, mana yang lebih tepat kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tapi kalau awal-awal kita dah tahu dia tu duk ajak kepada benda bid'ah, kan kita nak ikut juga. Kan? Cumanya mungkin kita nak dengar dia lawak-lawak kan. Itu mungkin ikut. Kemudian taklid secara membuta tuli. Taklid. Maksud taklid membuta tuli ni, taklid kita tak tahulah apa dalil dia. Contohnya kita ni bukan mujtahid. Kita juga bertaklid, tapi taklid ilmu. Taklid kepada pendapat ulama sekian. Kan? Sekarang ulama ni bukan 1, bukan 2, bukan 4, banyak sangat. Jadi kita mempelajari, kita belajar pada ulama A, maka kita rasa tenang. Ilmu yang kita dapat daripada dia, maka kita berpegang dengan apa yang dia jatuhkan, maksudnya putuskan, dia hukum tadi.
Jadi kita bertaklid ilmu, kita tahu dalil dia. Sebab dia bagi tahu dalil gini. Oh, kita rasa tu. Tiba-tiba si B pula dia mari pendapat tu. Nampak macam kuat juga hujah dia. Macam inilah saya cerita. Sebab kita baru lagi dengan musim haji baru ni kan, hari wukuf, amal-amalan puasa wukuf dan puasa sunat. Jadi ulama khilaf kan tentang bab puasa. Ada yang puasa 1 sampai 9 Zulhijjah. Ada yang puasa macam tu. Sebab apa? Sebab Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, dia kata al-amalus salih berdasarkan hadis Nabi kan, ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ila Allah ta'ala kan min hadhihi al-ayyam al-ashr kan, atau kama qala sallam, tidak ada hari-hari yang padanya amalan-amalan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala lebih daripada 10 hari Zulhijjah. Amalan soleh, al-amalus salih. Jadi bila sebut amalan soleh ni, apa saja amalan soleh? Tapi satu pihak dia kata, mana ada Nabi tak buat pun puasa 1/9, Nabi cerita pasal puasa Arafah ya kan. Jadi itu khilaf pada faham nas, faham dalil. Jadi kita tidak taksub pada sesuatu pendapat. Kalau orang tu buat macam tu, kita tahu dalil dia macam tu, dia berpegang dengan dalilnya macam tu. Itu macam tu ya kan. Macam mana kita nak beramal dengan dalil ataupun fiqhul khilaf tadi kan, fiqh khilaf. Taklid buta ni afatul ilm, penyakit ilmu. Yang ke-12 ya kan, ialah at-tasarru' fil fatwa, cepat bagi fatwa. Tak ada orang tanya soalan habis jawab dah. Kau tu baru nak tanya soalan, tak habis lagi pun, baru sekerat soalan dia jawab dah. Cepat sangat bagi fatwa. Rupanya kau tu nak tanya soalan lain kan, nak tanya soalan lain dia pergi jawab dah. Itu salah kan. Jadi macam tu, cepat bagi fatwa. Kita ni kalau kita tak tahu ataupun kita was-was ya kan, bukan menjadi satu celaan ke atas kita kalau kita kata wallahu a'lam, saya tak tahu, kita pakat-pakat carilah jawapan dia kan. Kalau awak dapat dulu jawapan dia, awak ceritalah kat saya pun cari semua jawapan tu. Sebab kita bukan tahu semua benda, ada perkara-perkara yang kita tak tahu, tersembunyi daripada kita. Jadi sebaik-baiknya kita kata wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam nisful ilm. Saya pernah dengar Syekh Muhammad Hassan hafizahullah daripada Mesir. Dia cerita tentang biodata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Malik bin Anas. Ada seorang tu dia musafir perjalanan 6 bulan. 6 bulan berjalan musafir nak pergi. Orang kampung dia kumpul-kumpul duit ya kan. Dia pun ada beberapa soalan lebih kurang 20 atau 18 soalan macam itulah nak tanya Imam Malik di Madinah ni. Imam Malik ni kan Imam Daril Hijrah kan, orang besar, ulama besar. Dia pun musafir lah, wakil orang kampung nak tanya beberapa soalan. Sampai dekat Imam Malik tadi di Madinah tu, dia kata, ya Imam kan, jitu min wilayati kadza wa kadza, aku datang daripada wilayah sekian jauh ni kan, ala masafati 6 ashhurin, perjalanan 6 bulan baru sampai sini. Tak tahulah daripada Malaysia ke mana, wallahu taala alam lah. 6 bulan kan sampai Madinah dululah. Sekarang ni 8 jam sampai dah je kan. Tu ataupun lebih cepat sampai kot. Jadi maknanya dia kata masya-Allah kan, datang untuk menuntut ilmu, baguslah kan. Semoga Allah memberkati lah. Tanyalah soalan. Dia tanya satu soalan, Imam Malik dia kata la adri, jawapan dia aku tak tahu. Tanya lagi soalan yang kedua, la adri, aku tak tahu jawapan dia. Sampai habis soalan, tak tahu semua jawapan. Ya Imam, aku datang daripada jauh 6 bulan perjalanan, kamu tak tahu jawapan dia. Dia kata aku tak tahu, Allahu a'lam, Allah yang Maha mengetahui, aku tak tahu jawapan tu, tanya orang lain. Sampai macam tu sekali kan. Jadi bukan menjadi celaan ke atas kita kalau kita kata wallahu a'lam, saya tak tahu, minta maaf, nanti kita cari. Jangan nak malulah. Terutamanya guru ataupun ustaz-ustaz kan. Macam tu, kalau kita tak tahu, kita jawab tak tahu, wallahu a'lam, nanti kita cari jawapan dia. Kalau ada jawapan dia, mungkin soalan tu tak ada jawapan dia, mungkin juga kan. Contohnya tanya benda dalam syurga, Nabi tak pernah jawab, kita nak jawab pun dah kan. Kita pun tak pernah masuk syurga, tengok pun tak pernah
Tu cerita dia macam tu. Baik. Ini tidak cepat memberi fatwa. Kalau kita, yalah, lagi musibah lagi besar lah kalau kita jawab salah. Jawab salah. Kita nak perbetulkan kesilapan kita ni macam mana? Orang ramai dah dengar jawapan kita. Kan? Nanti kita datang pula, orang lain tu belum tentu datang lagi. Jadi jawapan kita maknanya sebahagian saja yang dapat. Kalau jawapannya betul, kalau kita nak betulkan jawapan, baik kita jawab, tak tahu. Saya tak tahu. Kita cari insya-Allah. Itu dia. Ini berlakulah. Macam ialah Imam Malik rahimahullah taala, kisah yang lain. Cerita lebih kurang jugalah, tak apalah. Yang ke berapa? 13 ya. Yang ke-13 terakhir. Kan? At-tahasud wal hiqd, dengki. Ni sama-sama ulama pun ada juga perasaan hasad, dengki. Ni tahasud ni. Ni yang kita kata ni juga benda yang bahayalah di kalangan orang yang berilmu, penyakit ni, penyakit hasad. Sebab tu kita tengok Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala di penjara dia kerana hasad juga. Orang hasad, dengki kat dia kan. Difitnah dia, masuk penjara. Itu. Al-Albani pun pernah masuk penjara juga. Al-Albani rahimahullahu ta'ala pernah masuk penjara. Penjara yang sama dipenjarakan padanya Ibn Taymiyah. Di penjara di Damsyik, Qal'ah Damsyik tu kan. Itu dia. Dia penyakit hasad ni, al-hiqd dan dengki ni kan ada di mana afatul ilm. Begitu juga Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, ada juga orang dengki dia. Orang berilmu juga. Sehingga ada seorang tu kata, siapa yang pergi kelas Al-Bukhari jangan datang kelas aku. Ada. Kalau kita baca tentang kan biar datang Imam Al-Bukhari ni cerita tentang tu. Kan? Dia kata pasal apalah depa nak dengki dekat aku, ilmu ni Allah Taala punya. Dia bagi, nak buat macam mana? Allah bagi ilmu. Imam Al-Bukhari siapa tak kenal dia. Kan? Dia masuk Baghdad tu orang duk uji dia. Semua. Kan? 100 orang mari baca 100 hadis kat dia lebih kurang. Dia pun pusing sanad. Sanad A bagi pada B, B bagi pada C, C pada D. Kan? Bagi. Jadi sanad jadi serabut. Memang kalau fikir memang tak boleh lah. Kita pun orang bagi satu sanad pun hafal dekat Abu Hurairah, lepas tu tak ingat dah. Kan? Ingat Al-Bukhari pun ingat Ibn Abbas. Tengah-tengah tu tak ingat dah. Tapi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ni macam tu, Allah Ta'ala bagi kat dia kehebatan kan. Dia dengar tu baca hadis dan baca sanad. Hadis tu betul lah, baca sanad, dia pusing habis sanad. Nombor 1 jadi nombor 100, nombor 1 jadi nombor 50. Seorang habis semua. Kan? Ibnu Hajar kata, aku tak pelik Al-Bukhari dia boleh sebut balik hadis dan sanad yang mereka baca tu kan 100 orang. Tapi yang aku peliknya macam mana dia boleh susun balik. Dia boleh susun balik. Kan? Macam video depan dia nampak macam tu kan. Nampak macam tu. Dia boleh susun, ambil ni tak di sana. Dia kata, ada pun kamu orang yang pertama, kamu baca sanad-sanad tak? Sanad yang sebenarnya begini, ada orang yang nombor berapa sekian-sekian. Sanad tu di sini. Allah kan, macam tu Allah Ta'ala jaga agama dia tadi. Allah jaga agama dia, tapi melalui rijal tadi kan. Jadi kita maknanya agama Allah ni Allah jaga. Kita nak bimbang apa? Al-Quran Allah Ta'ala jaga adalah di dada para penghafal Al-Quran. Berapa juta orang di Selangor ni kan, berapa ribu dah budak-budak duk hafal Quran. Belum masuk dunia lagi kan. Orang nak ubah Quran ni orang dah tahu dah. Orang tambah surah, tambah alif orang dah tahu dah. Allah jaga Quran. Allah jaga hadis di dada-dada para ulama tadi, para rijal hadis tadi kan. Tu Allah jaga. Kita nak bimbang apa? Kan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan az-zikr ini, itu Al-Quran dan Sunnah, kamilah yang akan menjaganya. Itu dia.
Jadi ni penyakit yang ke-13 tadi. Al-hasad wal-hiqd, dan dengki. Tapi kita kena beza juga masalah menandingi ataupun pertandingan. Al-munafasah wal-hasad kena bezalah. Kan contohnya apa nama? Kita tengok orang tu dia hafal Al-Quran. Kita kata aku pun hafal juga, aku nak hafal juga Quran. Tak ada masalah apa, tu hasad yang dibenarkan. Dia tu kaya, aku pun nak jadi kaya juga. Jadi kaya, aku nak jadi kaya macam dia juga. Dia ni kaya bagus semua, masya-Allah kan. Dia ikut apa yang Allah Taala suruh tadi. Aku pun nak jadi macam tu juga. Nak jadi macam Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Orang kaya tadi kan. Tapi pula ada mari orang baca pula hadis kan. Bukan hadis yang sahih lah. Sahabat Nabi yang masuk syurga merangkak ni Abdul Rahman bin Auf kerana dia kaya. Kan? Ini saya dengar bulan Ramadan 2-3 tahun lepas dekat masjid kampung saya duduk tu. Tazkirah Ramadan sebelum buka puasa. Ustaz ni dengan bersemangat sekali lah baca hadis ni. Saya dengar, saya duduk kat rumah, duduk dekat Abayam pula tu, dengar sambil duduk ketuk paku, dengar Ustaz duduk tazkirah kat masjid. Ni sahabat Nabi yang kaya ni pun masuk syurga dengan merangkak. Cuba tengok tuan-tuan. Oh, semangat dia. Hadis ni sahih ni. Abdul Rahman bin Auf orang kaya di kalangan sahabat, masuk syurga dalam keadaan merangkak. Allah Ta'ala dah puji cop dalam Al-Quran sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, manusia yang terbaik selepas para anbiya tadi kan. Tiba-tiba dia cakap macam tu pula. Ni mana cerita-cerita buat Syiah dan sebagainya yang tak suka pada sahabat Nabi SAW tadi kan. Macam tu. Pernah baca tak hadis tu? Pernah dengar tak? Tak ada? Ada. Dia baca hadis tu di masjid pula, orang dengar. Tu kita ni kan, kita nak mempertahankan para sahabat. Allah Ta'ala dah cop kan, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu memeluk agama Islam, mempertahankan Islam Nabi SAW, daripada golongan al-muhajirin al-ansar, dan orang-orang yang menjejaki, mengikut jejak langkah mereka. Ya kan? Allah redha kepada mereka. Itu dia. Allah sediakan untuk mereka syurga-syurga. Surah At-Taubah ayat 100. Itu dia. Jadi kita macam tu. Adapun munafasah, kan, itu hasad yang dibenarkan. Sebab apa Allah Ta'ala kata dalam Quran, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu dalam melakukan kebaikan. Al-Baqarah ayat 148 kan. Kemudian dalam surah Al-Hadid ayat 21 Allah kata, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Berlumba-lumbalah kamu semua kepada mendapatkan pengampunan daripada Tuhanmu dan syurga yang seluas-luasnya seluas langit dan bumi, segala langit dan bumi. Jadi disuruh kita berlumba-lumba. Itu tak ada masalah apa, dibenarkan. Kan, jadi makna inilah dia 13 perkara, kan, afatul ilm yang tulis oleh Syekh Muhammad Said bin Ruslan hafizahullah taala. Itu dia. Ada soalan tak? Dan insya-Allah ni mukaddimah kita lah, mukaddimah pertemuan yang pertama kali. Ialah kalau baca buku ni insya-Allah kita baca, dan kalau kita baca sendiri kat rumah pun boleh juga, kan? Cuma saja kita muzakaratul ilm, muzakarah, kan, ulang kaji. Yalah, kalau ada kita perkongsian ilmu pun boleh. Maknanya kalau orang tu mungkin ada pada semua ilmu yang tak ada pada saya. Jadi kita kongsi ilmu insya-Allah taala. Itu dia. Boleh je. Kan? Ni kita boleh baca sikitlah insya-Allah. Sambungan buku tu kan. Ustaz mana yang baca sebelum ni? Ustaz Nasruddin. Macam mana dia boleh berhenti, dia sambung belajar? Di mana tu saya? Mana? Madinah. Masya-Allah, alhamdulillah. Barakallahu fi. Seronok kan? Saya juga dulu bercita-cita untuk belajar di Madinah, berdoa siang malam, berdoa ke Allah Taala, ya Allah sampaikanlah aku ke Jamiah Islamiyah Madinah. Saya usaha tapi di masa tu lebih dah umurnya, tak boleh bawa sijil pergi kepada syekh yang datang untuk bertemu juga. Syekh, aku nak pergi belajar ni, nak sambung belajar di Madinah. Dia kata, ya akhi umruka kabir.
Kan? Tak terima Syekh, ambil jugalah sijil, ambil jugalah, tak terima pun. Memang dia tak terima pun. Kan? Jadi kita Allah teringin nak belajar di Madinah, nak belajar dengan orang Arab tadi kan. Minat sampai macam tu. Tapi nak buat macam mana? Qadarallahu ma syaa fa'al. Teringin. Kawan-kawan berlumba-lumba kami di Abu Bakar tu kan. Kawan-kawan tadi berlumba-lumba nak pergi ke Madinah. So kita lah Madinah kan, belajar sana boleh buat haji seronok lah. Belajar dengan guru-guru yang kita kata yang terkenal kan. Masa itu Syekh bin Baz pun masih hidup, Syekh Muthaimin pun masih hidup kan, rahimahullahu ta'ala al-jami'. Itu dia. Teringin doa. Tapi akhirnya Allah Ta'ala perkenalkan juga dapat belajar juga di Madinah. Kan? Jadilah walau di Madinah juga kan, bunyi Al-Madinah juga. Saya kenang balik kan. Betul, alhamdulillah. Ya, maknanya ada hikmah. Lah benda tu ada hikmah bila kita minta kepada Allah Taala dengan sungguh-sungguh hati. Orang Kelantan kata semoti. Minta dengan sungguh-sungguh hati kan. Nabi belajar di Madinah ni kan. Teringin. Kalau boleh solat di masjid Nabi kan, dapat fadilah solat di masjid Nabi, semua dapat kelebihan kawan-kawan tu. Seronok dia dapat. Jadi kita tak terpilih. Saya tak terpilih. Nak buat macam mana? Tapi ada hikmah yang sebaliknya. Mungkin kita, yalah hikmah tu kan, barangkali kau suka benda tu, dia tak baik untuk kamu. Mungkin kalau saya pergi belajar, saya jadi mutawif lah ni. Ataupun saya jadi bisnes ni, orang buka travel agent ni kan, dia bawa orang pergi Mekah kan. Semusim saya boleh kumpul 70-80 ribu semusim. Bahkan. Jadi niat dah jadi terbalik dah. Ya Allah Ta'ala bagi kepada kita yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Sebab tu keyakinan kita, bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, pasti Allah makbul. Dan yakin Allah pasti makbul. Ud'uni astajib lakum. Allah bagi, sama ada Allah bagi cash apa yang kita minta, hatu kita dapat, atau kita dapat lebih baik daripada apa yang kita minta, atau Allah simpan apa yang kita minta tu, dia nak bagi di alam yang satu lagi. Dia tak bagi di sini, dia bagi di sana. Tapi Allah dah perkenalkan kot dapat juga belajar di Al-Madinah University macam tu lah kan. Ya, alhamdulillah ala kulli hal, insyaallah kan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Itulah dia. Di mananya begitu. Jadi kitab yang kita akan sambung ni itulah dia, kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, kitab Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, kan Syamsuddin kan, Muhammad bin Abu Bakar rahimahullahu taala. Cerita dia ni banyak kitab lah. Lebih kurang kata ulama, Syekh kan yang mentahqiq kitab dia ni, kita lebih kurang 100 kitab dia macam tu lah. Dia ada kitab yang terhebat macam ni lah, kan. Zadul Ma'ad, Madarijus Salikin, banyak kitab dia. A'lamul Muwaqqi'in, kan. Kitab ni dicerita berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk-petunjuk dia. Sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu dari awal ni sampai kepada nama Nabi kan. Maksudnya sampai kepada petunjuk-petunjuk Nabi dalam ibadat lah. Itu dia. Kitab ni lebih kurang dalam bahasa Arabnya 6 jilid. Dekat saya ada 6 jilid. Yang terjemahannya 7 jilid, ialah dia lebih 1 jilid lah. Sebab satu perkataan bahasa Arab dah 3 perkataan bahasa kita kan. Itu dia. Jadi macam tu. Jadi ala kulli hal, insya-Allah taala kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh baca sampai habis kitab ni. Insya-Allah baca sama. Kita baca sikit muka surat 105 ya, 105. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil faslun tu, fasal. Bahasa ni pasal dia panggil. Pasal. Okey. Bahasa Arab faslun ni satu bahagian lah. Kan, faslun ni kelas dia juga dalam bahasa Arab. Kan? Anta aina fasluka? Kamu mana kelas kamu? Kan? Baik, nama-nama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semuanya adalah sifat. Kulluha nu'utun. Nama-nama Nabi semua sifat. Muhammad yang terpuji,
Ahmad juga yang terpuji. Ahmad, af'alu, ahmadu, afdalu. Kan? Tidak isim tafdil. Muhammad yang dipuji, bukan sebagai nama semata-mata. Itu dia. Untuk mengenali identiti sesuatu, bukan nama saja tapi sifat. Bahkan itu adalah nama-nama yang berasal dari sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengharuskan baginya pujian. Mengharuskan ni maksudnya yang mewajibkan. Bahasa Indonesia dia terjemah harus, asalnya wajib. Bahasa Arab dia panggil tujibu, mewajibkan, melazimkan. Tapi kalau bahasa Indonesia dia kata mengharuskan. Kalau harus mubah lah, kan? Itu beza kan. Pak ni harus, pak harus datang ke sini, harus maksud mesti dalam bahasa Indonesia kan. Jadi yang memastikan, yang mewajibkan baginya pujian dan kesempurnaan. Itu dia. Ni datuk dia yang bagi nama dia kan. Dilahirkan Nabi SAW dilahirkan seronok habis. Pak menakan, orang Kedah kata pak menakan, orang sini kata pak sedara lah kan. Pak sedara ni seronok habis. Abu Lahab yang dapat berita kelahiran Nabi SAW tu, siapa yang bawa berita tu? Suhaibah ke siapakah yang bawa berita tu kan, kelahiran Nabi SAW tu, dia seronok, dia merdeka kan kawan tu tadi. Hadiah bawa khabar gembira tentang kelahiran Nabi SAW. Datuk dia buh nama, pergi ke Kaabah buh nama Muhammad. Mana ada orang Arab sebelum tu nama Muhammad? Tak ada kan? Muhammad, tapi bahasa Arab tu benar tu kan, perkataan tu Muhammadun, daripada perkataan Hamida Yahmadu kan. Muhammad, isim maf'ul, Muhammad yang dipuji. Itu dia. Di antara namanya adalah Muhammad. Ini adalah nama beliau, nama baginda yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, kan? Orang kenal Nabi Muhammad. Nama ini pula yang dijadikan sebagai nama beliau sallallahu alaihi wasallam secara tekstual. Dalam Taurat disebut Muhammad dan juga disebut sebagai Ahmad. Adalah surah Saf kan? Surah Saf yang ketika Nabi Isa menyampaikan khabar gembira akan datang selepasnya Rasul yang bernama Ahmad min ba'di ismuhu Ahmad. Tidak. Seperti telah kami terangkan berdasarkan dalil-dalil yang jelas pada kitab kami Jala'ul Afham, nama kitab Ibn Qayyim yang lain, Jala'ul Afham nama kitab dia, fi fadli salati wassalam ala khairil anam. Dah ada dah kitab ni, sudah memang dah cetak dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia wallahu taala alam lah. Ada atau tidak kah? Toki kitab kita ada kan, cetak ataupun tidak, terjemah ataupun tidak. Tapi itulah, alhamdulillah lah kita ni tumpang kan, usaha saudara-saudara kita di sebelah sana Indonesia, mereka ni usaha sungguh terjemah. Sampai kitab Fathul Bari pun mereka terjemah, punyalah banyaknya. Kitab tafsir At-Tabari itu terjemah macam tu kan, jilid dia terjemah. Tapi kita tak heran lah, sebab ialah nisbah kita dengan mereka tu beratus juta kan. Yang belajarnya kita di sini mungkin 10,000, mereka mungkin 100 juta ataupun 50 juta yang ikut sunnah tadi kan. Tapi kita nak heran, Indonesia banyak sungguh orang ikut sunnah. Memanglah banyak. Kita di sini berapa puluh ribu orang yang pegang sunnahnya. Kalau di sana mungkin ialah juta kan, dah 200 juta lebih ni. Takkan tak ada kot 100,000, 200,000 yang berpegang dengan sunnah. Sebab tu Syekh Yazid kalau buat kelas kan, penuh masjid tu. Tapi kalau dia main sini, berapa kerat orang yang ikut kan? Mari ke sini orang tu juga, pergi ke sana orang tu, Yayasan Taklim orang tu juga kan? Pergi Sungai Kantan orang tu juga. Dia kata tak ada muka lain, muka janggut putih dia kan? Tak ada orang lain kan? Maksud kita sikit kan. Tapi mereka tu misbah mereka sangat ramai. Jadi tak pelik lah dia boleh terjemah kitab macam tu. Kalau sebuah kitab dia bagi 10 orang ustaz ataupun 100 orang ustaz, sebuah kitab, sebuah jilid, satu jilid macam ni. Okey, ni terjemahan dia kan. Jilid yang pertama
Zadul Ma'ad. Saya ingat kalau 100 orang ustaz terjemah satu hari boleh siap satu jilid. Tak sampai satu hari. Sehari boleh siap 3 jilid apa. Dia bagilah seorang $1 juta ke 5,000 rupiah ke apa kan. Rupi Pakistan, rupiah. Kan, ni dekat-dekat je rupiah dengan rupi. Tu. Itu cerita. Jadi macam tu alhamdulillah kita kongsi. Kita kongsi ilmu. Baik. Jadi pusing jalan jauh banyak orang dia tak jalan straight lah. Tu dah. Baik, masa dah habis, ada 5 minit je kan. Tanya mata lah tu. Baik, tanya mata mengantuk tak apalah. Jalan besar kita insya dah awal sekarang kan. Insya dah awal. Baik, saya nak habiskan sikit satu perenggan ni kan, kita baca tak apa. Ia adalah kitab tunggal di bidang itu dan belum pernah ada yang sepertinya dalam hal banyaknya faedah serta kandungannya. Ini dia mengaku sendirilah Syekh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kami jelaskan hadis-hadis tentang salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dari segi sahih, hasan dan yang cacat dhaif lah. Kan tentang selawat kepada Nabi sallam. Selawat ni ialah hak Nabi ajak lah senangnya. Kan? Ni perlu tambah selawat apa? Selawat tafrijiyah lah. Selawat syifa lah. Macam-macam nama selawat. Mari seorang ustaz dia bubuh nama selawat ni. Mari seorang ustaz bubuh nama selawat ni. Jadi habislah serabut. Tu dia. Ikutlah baca selawat Ibrahimiyah tu sudahlah. Yang kita dah baca dalam solat tu kan. Berselawat kepada Nabi sallallahu pagi 10 kali, petang 10 kali untuk syafaat daripada Nabi sallallahu baca lah, bukan payah. Senang kan. Ni nak usaha pergi hafal benda-benda yang susah tu. Yang itu dah hafal siap dah kita baca bila kecil-kecil lagi kan dalam solat tu. Tu dia. Setelah itu kami jelaskan secara tuntas sebab menjadikannya cacat. Ada cerita dengan terperinci sebab-sebab menjadikan hadis tu ataupun selawat tu dhaif. Kemudian rahsia-rahsia doa tersebut dan kemuliaannya serta kandungannya berupa hukum maupun faedah-faedah. Dicerita habis kitab dalam kitab Jala'ul Afham. Kan? Fi salati wassalam ala khairil anam. Jala' ni maksud dia, jala' ni apa dia? Jala'u maksud dia menjelaskan, wadih, tawdih. Ya, Jala'u al-afham, kefahaman lah, menjelaskan, menambahkan kefahaman. Itu dia. Tentang kelebihan selawat dan salam ke atas sebaik-baik makhluk. Itu makna dia. Jalal afham. Lalu dijelaskan tempat-tempat selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam serta waktunya. Diiringi pembicaraan kadar yang wajib darinya. Perbezaan ahli ilmu tentangnya dan pengukuhan pendapat yang kuat serta penolak pendapat yang lemah. Dan kandungan kitab yang sebenarnya melebihi dari sifat yang disebutkan. Nak bagi penambahan ke kan? Ada tak? InsyaAllah tak ada aku no. InsyaAllah. Baiklah kalau tak ada. Haji boleh? InsyaAllah ya. InsyaAllah. Itulah dia untuk malam ni. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan, kesilapan itu daripada kesilapan saya sendiri dan kejahatan syaitan yang sentiasa berusaha untuk menyesatkan kita. Jadi aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.